bin Salam, Pegawai Tadbir Tanah Daerah Kota Tinggi. Seterusnya yang berbahagia Tuan Haji Fizwan bin Datuk Haji Muhammad Rashidi, Yang Dipertua Majlis Pembandaran Pengerang. Seterusnya yang berbahagia Syekh Tuan Haji Muhammad Zaini bin Muhammad Saleh, Qadi Daerah Kota Tinggi. Seterusnya yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nazri bin Haji Muda Al-Hafiz, Imam Daerah Kota Tinggi. Seterusnya yang berusaha ketua-ketua jabatan, penghulu kanan, penghulu mukim, ketua-ketua kampung. Seterusnya div-div jemputan, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah hidayah, taufik dan izinnya, maka pada malam yang berbahagia dan norma baru ini dapat sama-sama kita berkumpul di Masjid Bandar Kota Tinggi ini untuk sama-sama kita menjayakan sebuah majlis, iaitu sambutan Isra' Mi'raj peringkat daerah Kota Tinggi bagi tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 2021 Masihi. Muslimin muslimat, hadirin yang budiman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat, hadirin yang budiman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita teruskan majlis pada malam ini dengan ceramah bersempena dengan Isra' Mi'raj peringkat daerah Kota Tinggi. Untuk itu majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Al-Syekh Tuan Haji Muhammad Zaini bin Muhammad Saleh, Qadi Daerah Kota Tinggi, untuk memberikan ceramah. Majlis dengan sehormatnya menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa usalli wa usallim ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka wa attawajjahu ilayka binabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hazihi fatuqda li. Allahumma syafi'u fiyya. Yang berusaha saudara pengacara majlis yang berbahagia Puan Hajjah Hazlina binti Jalil, Pegawai Daerah Kota Tinggi, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Fahmi bin Salam, Pentadbir Tanah Daerah Kota Tinggi,
Yang berbahagia Tuan Fizwan bin Datuk Haji Muhammad Rashidi, Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Pengarang, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nazri bin Muda Al-Hafiz, Imam Daerah Kota Tinggi, Ketua-Ketua Jabatan Penghulu Kanan, Penghulu Mukim, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan semua, apa khabar? Syukur pada Allah kerana diberikan kepada kita hari ini bersempena dengan sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat daerah. Allah perkenankan doa kita untuk sama-sama berada dalam rumahnya, masjid. Jangan lupa tuan-tuan untuk kita berniat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau lupa i'tikaf, kita tak dapat pahala i'tikaf. Luar biasanya kalau kita niat i'tikaf, walaupun tidak ada sebarang perbuatan ibadah seperti zikir, bacaan Quran dan sebagainya, namun kita tetap mendapat pahala. Inilah antara kemuliaan dan kelebihan kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga berbanyak syukur yang mesti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita baru hanya beberapa hari saja diberikan kelonggaran oleh pemerintah untuk mengadakan solat berjemaah lebih daripada 40 orang. Sebelum ni kita tertekan 12 orang je, baik solat Jumaat maupun solat fardu. Kemudian dinaikkan pula sedikit kepada 40 orang untuk solat Jumaat juga solat fardu. Dan kini alhamdulillah sehingga 18 Mac setelah mendapat pekanan Duli Yang Maha Mulia Tuanku, kita boleh solat Jumaat dengan sebilangan mengikut keluasan masjid 1/3, sama ada Jumaat maupun solat fardu. Kecuali dua daerah tuan-tuan, daerah Johor Bahru dan juga daerah Kulai. Sebab itu orang Johor Bahru banyak berhijrah time-time macam gini, terutama hari Jumaat. Yang sempadan dengan Kota Tinggi, mereka pergi Kota Tinggi. Yang sepadan dengan daerah lain, mereka pergi daerah lain. Ala kulli hal, kita rasakan sangat bersyukur pada Allah kerana walaupun dalam tempoh kita berada suasana namanya pandemik COVID-19, tak sangka tuan-tuan kita berjumpa dengan suasana seperti ini, yang mana tak pernah kita terfikir akan keadaan yang sedang kita alami dan kita lalui. Tak pernah langsung kita terfikir pergi masjid pakai mask. Biasa kalau kita dimasukkan ke dalam ward, baru nampak doktor-doktor dan nurse pakai mask. Sekarang bukan doktor saja, semua orang jadi doktor tuan-tuan. Tidak kira masa, tempat dan keadaan. Suasana yang kita sedang alami ini, kita pun tak pasti bila akan berakhir. Adakah selepas 18 tamat, ataupun ada sambungan selepas itu. Beberapa hari ini kita lihat sedikit penurunan berbanding dengan minggu-minggu yang dahulu. Jumlah mereka yang positif jejak 4,000, 5,000, tapi 1-2 hari ini hanya 1,000 lebih. Namun masih lagi kita dalam suasana pandemik COVID-19 yang masing-masing berdepan dengan pelbagai ujian dan cabaran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang kita raikan pada malam ini, iaitu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa ini Allah rakamkan dalam Al-Quran
surah Isra, di mana surah ini tetap akan terus berada di dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Aku turunkan Quran dan aku pelihara dia. Sampai bila Allah pelihara Al-Quran? Sampai kiamat. Kerana apa tuan-tuan? Al-Quran ini merupakan antara mu'jizat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar mu'jizat, tapi dia mukjizat yang terbesar nombor satu. Beruntunglah kita tuan-tuan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita hidup dalam suasana pandemik Covid ni, ramai yang diberhentikan kerja, ramai yang dipotong gaji, ramai yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, ramai yang rumah tangga keberantakan disebabkan masalah Covid. Namun kita masih lagi namanya umat Nabi Muhammad yang Allah kurniakan mukjizat yang terbesar, iaitu Al-Quran Al-Karim. Dan hari ini kita membicarakan mukjizat yang kedua terbesar, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj yang terdapat dalam surah Isra. Ulama menyusun antara mukjizat-mukjizat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir 1000. Kalau dikira hampir 1000. Cuba tuan-tuan duduk termenung, apa mukjizat Nabi yang kita tahu tuan-tuan? Selain daripada Nabi boleh membelah bulan, ya, selain daripada kita tahu keluar daripada celah-celah jari Nabi ini air, apa lagi kalau tuan-tuan boleh hitung-hitung? Sebenarnya hampir 1000 kalau kita huraikan. Ini boleh buat ceramah, saya rasa 2 jam tak habis tentang mukjizat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup Quran je tuan-tuan. Quran saja tak habis kita nak huraikan. Hari ini orang jadikan Al-Quran pelbagai perkara. Sama ada orang jadikan Al-Quran sebagai untuk mendapatkan barakah dan pahala. Kerana membaca Al-Quran berbeza-beza keadaannya. Tak sama pahala orang yang membaca Al-Quran tanpa wuduk dengan orang yang ada wuduk. Tak sama orang yang membaca Al-Quran di luar solat dengan dalam solat. Tak sama juga dengan orang yang membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan dengan dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Special tuan-tuan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak ada pada umat-umat yang terdahulu. Sehingga kan kita ini dicemburui oleh Nabi, antaranya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah tanya dengan Nabi kita, "Ya Muhammad, aku ni kalau boleh nak jadi umatmu." Nabi Musa kata, mana mungkin tuan-tuan? Kerana banyak keistimewaan yang diperoleh. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku pada malam 27 Rajab. Dia sebenarnya tarikh tentang berlakunya peristiwa ini ada khilaf ulama. Namun ijma' ulama sepakat ianya berlaku di Makkah Al-Mukarramah. Baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 63 tahun. Kemudian baginda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 63 tahun. Nabi kita ini berada di Makkah, sepanjang hayatnya berada di Makkah dan juga di Madinah. Tak macam kita tuan-tuan. Kalau kita hitung kita punya hayat, kadang-kadang kita ada di daerah kota tinggi. Saya lah contohnya. Saya hidup merata. Kalau di Malaysia ni, saya pernah berada di Butterworth, Pulau Pinang. Saya pernah berada di Johor. Saya pernah berada di Johor Bahru. Saya pernah tinggal berada di Tangkak. Saya pernah berada di Mersing. Saya pernah berada di Segamat. Dan kini saya berada di Kota Tinggi. Tapi Nabi kita berada di 2 tempat yang utama, iaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. 53 tahun Nabi berada di Makkah. Dan bakinya selama 10 tahun Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah.
Kalau kita lihat pada sirah, pensyariatan seperti difardukan puasa, haji, zakat dan sebagainya semasa Nabi dan umat Islam berada di Madinah Al-Munawwarah. Sebaliknya, satu saja yang Allah syariatkan semasa Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah. Apa dia? Iaitu kewajipan mengerjakan solat. Jadi peristiwa Isra ini berlaku pada usia Nabi kurang lebih hujung-hujung 53 tahun. Ataupun awal, minta maaf, 52 tahun. Ataupun awal 52 tahun. Soal masa itu ada sedikit khilaf ulama'. Ala kulli hal, Nabi kita ni diisrakan. Dia ada dua peristiwa tuan-tuan sebenarnya, Isra dan Mi'raj. Isra ni apa? Perjalanan daripada Makkah sampai ke Palestin. Mi'raj ini daripada Palestin, Masjidil Aqsa sampai ke langit yang teratas, mengatasi dan melebihi langit yang ke-7 dan langit yang ke-10 yang paling atas. Dia dua, Isra dan Mi'raj. Perjalanan darat daripada Makkah sampai ke Palestin, dan daripada Palestin ataupun daripada Masjidil Aqsa naik langit ke atas dinamakan sebagai Mi'raj. Sebab tu Mi'raj ni namanya tangga. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Allah mulakan surah ini dengan kalimah yang terbaik tuan-tuan. Subhana, maha suci Allah. Allah tanzihkan diri dia daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Maha suci Allah. Kita pun digalakkan banyak-banyak menyatakan dengan tasbih seperti ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Antara kalimah yang besar dipunya fadilat dan manfaat, kita perlu baca dan kita amalkan. Macam mana kita selepas solat tadi tuan-tuan, kita baca 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, dan disempurnakan dengan la ilaha illallah tuan-tuan. Apa kelebihan? Nampak simple je. Lepas solat Nabi kata apa tuan-tuan? Kalau kita ini dosanya sebanyak buih di lautan, ya Allah, buih kat lautan tuan-tuan, banyak, kita tak boleh kira, mustahil boleh kira. Kalau dosa kita sebanyak buih di lautan, dosa-dosa kecil lah, ya. Dengan asbab selepas kita baca tasbih tadi itu, Allah clearkan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Ini kelebihan dan kemuliaan yang tak ada pada umat-umat yang lain tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad saja yang Allah bagi. Kemudian apa tadi kita baca? Ada kita baca tadi, Allahumma ajirna minan nar 7 kali kan, dalam keadaan kita masih lagi duduk tak bergerak dan kita tak lakukan perbuatan lain dan tak bercakap, sampai kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Apa Nabi kata? Ketika kita membaca Allahumma ajirna minan nar, setiap orang yang baca akan ada malaikat yang sebut Allahumma ajirhu minan nar, Allahumma ajirhu minan nar, sampai kita habis baca disambut oleh malaikat Allahumma ajirhu minan nar. Maksudnya apa? Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkan kami daripada neraka ya Allah. Ini lafaz yang manusia suka. Kita kan suka daripada azab. Kalau boleh azab Covid ni minta cepatlah habis. Boleh kita rentas negeri, ya. Lama dah tak jumpa mertua. Kan tuan-tuan, ada yang lama tak jumpa isteri, ada tuan-tuan. Apatah lagi azab neraka, memang kita tak mahu tuan-tuan. Saya sendiri ada pengalaman kena Covid. La ilaha illallah, dah rasa macam masuk neraka tuan-tuan. Awal-awal bulan Januari tempoh hari, subhanallah,
Saya COVID positif, sahabat saya dekat pejabat 5 orang positif, termasuk imam daerah positif. Pejabat tutup seminggu tuan. Pejabat kesihatan sil pejabat kadi seminggu orang tak boleh nikah. Selama seminggu tu pejabat kadi kena hentam. Apalah, tengok tuan-tuan, kita kena COVID. Rakan-rakan sekerja saya COVID, ada yang pening-pening kepala, ada yang demam sikit-sikit. Yang paling teruk saya lah tuan-tuan. Pasal dosa banyak, memang patutlah 2 minggu tuan-tuan saya kena. Mula-mula datang demam panas, kalau buka mulut dia dah macam naga tuan-tuan, dia punya panas dia semua. Seminggu saya tak mandi seminggu. Ambil wuduk pun macam ambil dekat negara yang ada cuaca yang sangat sejuk. Bila ambil wuduk, rasa sampai kat tulang dia punya sejuk. Ambil beberapa titik, sapu macam tak ada air punya orang, kemudian lap cepat-cepat, rasa sejuk tuan-tuan. Hari ni saya dedahkan, seminggu lebih saya tak mandi. Tapi hari ni saya mandilah, insya-Allah. Kepala sakit, satu badan sakit, sampai saya merayu, ya Allah, kalau benda ni, ya Allah, engkau nak matikan aku, engkau matikanlah segera. Sampai tahap tu saya siap dah tulis surat wasiat dah. Tiap malam saya tidur, saya tak kunci saya punya quarters, pintu tu. Biasa setiap pagi Imam Nazri hantar sarapan. Kok kalau saya, Allah dah angkat, dia nak masuk senang lah. Minggu kedua baru datang perkara-perkara yang lain. Sesak napasnya, tak maulah, ya Allah, janganlah bagi lagi tuan-tuan. Kan? Jadi COVID ni benda yang betul. Ada orang tak percaya, alah itu semua rekaan semata-mata. Tidak tuan-tuan. Isteri saya pun positif, anak saya pun positif. Lepas saya balik, saya kuarantin pula kat rumah, minta izin dengan doktor. Doktor benarkan, tapi duduk dalam bilik je. Walaupun dalam bilik pakai mask, tetap kena juga. Ya Allah nak kata kena, ya kena juga. Tapi tak teruklah macam saya kena. Sengsara bila kita kena COVID. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tadi kat mana Dia dah menyanya lah. Maha suci Allah. Tadi tu, Allahumma ajirna minan nar. Bila kita kata Allahumma ajirna minan nar, malaikat sambut, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan dia, hindarkan dia, lindungi dia daripada neraka. Bayangkan tuan-tuan. Dan kita digalakkan baca perkara demikian, terutama selepas subuh dan selepas maghrib. Ini benda tak ada pada umat lain tuan-tuan, tak ada. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Idris, umat Nabi Yaakob, umat Nabi Nuh, tak ada keistimewaan yang sedang kita rasai ini tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam ayat yang saya sebutkan, Maha suci Allah allazi asra bi'abdihi, yang mengisrakan hambanya. Makna cerita peristiwa Isra Mi'raj ini bukan Nabi yang buat. Macam kita daripada rumah nak ke masjid, kita sendiri yang ambil kunci, start motor, start kereta, masuk gear, tekan minyak, lepas kelas, kita yang bawa. Tapi peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala yang membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mula sampailah jumpa Allah, kemudian balik semula. Lailan ni tuan-tuan, kata para ulama, dia bukan satu malam. Orang belajar nahu bahasa Arab, dia tahulah, dia isim nakirah. Dia bukan al-lail ada alif lam ma'rifah, dia isim nakirah, lailan, sedikit daripada malam. Sebab itu para ulama katakan, bila Nabi balik daripada Isra dan Mi'raj itu, bekas tempat tidur Nabi yang masa mula-mula Nabi baring tidur, sedar-sedar dia punya atap terbuka, Jibril buka atap dia. Bila Nabi bangkit dan dibawa, Nabi balik semula tuan-tuan, tempat tidur Nabi tu masih lagi hangat dan panas. Menunjukkan peristiwa ini bukannya panjang dan lama, tapi sekejap, lailan. Kita
Sejak dulu kita dengar cerita Isra' Mi'raj, daripada kecil sampai sekarang ni ketua masih dengar lagi Isra' dan Mi'raj. Apa yang Allah rakamkan dalam Al-Quran dia tak sama dengan cerita-cerita kancil dengan buaya, tak sama. Tak sama, kerbau dengan lembu, tak sama. Dia cerita kisah-kisah yang dalam Al-Quran ini sebenarnya kisah-kisah antaranya untuk mematangkan dan meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak guna akal kita ni memang tak boleh jadi, tuan. Macam mana Nabi dibawa, lepas tu balik masa lagi panas. Kita tahu Nabi dia naikkan burak, tapi macam mana kita gunakan akal nak macam mana? Tak boleh, tuan-tuan. Dalam Islam, dalam agama, tak boleh gunakan akal. Akal jatuh nombor 2. Nombor 1 apa? Iman, tuan-tuan. Iman. Qalu amantu billah thumma istaqim, Nabi pesan, katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqamah kepada apa yang aku imani. Iman dulu, tuan-tuan. Dalam Islam iman dulu, bukan akal fikir boleh ke tidak. Tidak, Islam tidak begitu. Contoh solat subuh 2 rakaat, Zuhur dan Asar 4 rakaat, Isyak 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat. Kenapa kita cuba nak cari dengan akal? Tak boleh. Iman dulu. Kita ni makhluk tak tahu apa yang hakikat sebenar yang terbaik Allah jadikan pada kita. Kita laksanakan. Macam Covid ni kan, cabaran Covid ni kan. Kesian kepada para frontliner di kalangan doktor-doktor dan yang lain-lain, tuan-tuan. Nak bagi faham pada masyarakat tentang Covid ni. Oh ya Allah. Nak mendidik dan nak mendisiplinkan masyarakat dan rakyat tentang Covid ni. Bukan senang, tuan-tuan. Bukan mudah. Yang orang tak nampak benda tu. Orang tak nampak benda tu. Macam-macam tomahan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu tentang Covid ni. Dah lah nak laksanakan payah. Orang tak percaya pula. Kemudian timbul pula ada kumpulan-kumpulan yang anti vaksin. Cabaran, tuan-tuan. Saya pun dah vaksin dah. Pada hari Rabu yang lepas saya dah vaksin dah. Lepas saya vaksin, saya jumpa seorang profesor Dr. Ali dekat Sungai Rengit. Dia ada hospital homopati. Saya vaksin hari Rabu, hari Khamis saya demam. Demam rasanya macam mula-mula nak Covid balik. Saya cakap rumah saya, abang ni nak Covid balik ni. Tolong standby. Saya cakap macam ni, tolong standby. Makan pil, serubung badan, Omar sediakan sup. Alhamdulillah, lepas subuh besok hari Khamisnya rasa pulih sepenuhnya. Sampailah hari ni, alhamdulillah. Yang lain tak macam saya lah. Saya ni banyak dosa. Sebab tu kena macam itu, tuan-tuan. Lepas selang beberapa hari saya jumpa dengan Profesor Dr. Ali. Dia cek saya punya badan, dia ambil darah, dia gunakan kaedah dia. Dia cek, dia kata, Ustaz punya badan ni memang betul lah yang dimasukkan tu ialah vaksin COVID-19. Dia cuba nak test lah kan, sebab dia kata ada orang kata nanti dia orang masukkan bukan vaksin tapi air kosong je. Kan? Dia vaksin ni, tuan-tuan, ni doktor yang cerita, saya sampaikan. Dia kata vaksin ni yang dimasukkan kat badan kita mesti dia punya jumlah dia mesti ngam-ngam, tak boleh lebih sangat dan tak boleh kurang. Sebab dia nak mergekan dengan kita punya antibody. Bayangkan yang kanan tangan antibody ni vaksin. Kalau vaksin tu dimasukkan terlebih dos, nanti dia akan makan antibody kita, dah kita kena Covid pula. Kalau vaksin tu yang masuk tu lebih sikit daripada antibody, dia dah tak ada apa-apa efek dah. Maknanya tak berguna lah langsung. Dia mesti ngam-ngam, tuan-tuan, ngam-ngam. Dia kira bacaannya 2.2. Tadi saya pergi lagi kat klinik itu, dia test lagi, betul masih lagi kekal 2.2. Nanti pada 24 hari bulan saya akan divaksin lagi untuk dos yang kedua. Dia 2 kali dos. Dos yang pertama dia panggil dos pengenalan, biar badan kita kenal, hai. Vaksin masuk, Assalamualaikum, kan. Nanti dos yang kedua di bawah hentam cukup-cukup lah supaya badan kita betul-betul ada kekuatan. Itu cerita vaksin.
Wura-wura dengar kalau orang nak kerjakan umrah ataupun haji, syarat dia mesti ada vaksin baru boleh pergi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Allah membawa Nabi kita ini, dalam peristiwa Isra ini, Allah yang bawa Nabi kita. Allah yang bawa, bukan Nabi kita yang berjalan sendiri, tidak. Bi'abdihi lailan. Allah tak sebut kat situ, al-mufassirun, ulama tafsir katakan Allah tak nyatakan birasulihi ataupun bin nabihi, tapi Allah nyatakan bi'abdihi dengan kalimah hamba. Asra bi'abdihi, mengisrakan hambanya. Siapa hambanya? Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi satu title yang special. Sebenarnya title special bagi Allah ialah hamba, tuan-tuan. Itu yang special, hamba. Dan Allah suka diri kita ini kalau kita berjaya tuntun nafsu dan jiwa kita sebagai hamba. Apa ciri-ciri hamba, tuan-tuan? Ciri-ciri hamba tak perlu dapatkan sebarang upah. Hamba angkat batu, angkat, bawa sana, bawa, tak ada komen tak ada komen tak ada komen itu hamba. Apa yang dibuat patuh, itu jiwa hamba, tuan-tuan. Adakah selama ini kita berjaya membentuk diri kita sebagai seorang hamba? Sedangkan bila kita mati, tuan-tuan, kita akan tinggalkan segala-galanya. Pangkat, nama, jawatan, apa saja. Kita akan bersatu dengan tanah, yang setiap hari tanah ni gunanya untuk semua pijak. Orang tanam benda-benda yang busuk, yang tak diguna pakai, kita akan sama-sama menjadi tanah. Tak ada apa-apa. Sebab itu simbolik para ulama katakan kenapa sebelum Nabi mula dibawa naik kiborak, Jibril masuk rumah, Nabi dibelah dada, dibersihkan hatinya dengan air zam-zam. Dalam sejarah Nabi 2 kali Nabi dibelah dada masa usia 5 tahun, ketika dekat penjagaan Halimatus Sa'diyah, dan yang kedua semasa Isra dan Mi'raj, dibersihkan hati. Sebenarnya Nabi ini hatinya sudah bersih, tapi Allah nak bagi tahu kepada kita, kamu nak jadi hamba-Ku, hati kena bersih. Kamu nanti mati akan jumpa Aku, kena bersihkan hati. Sehingga Allah nyatakan dalam Al-Quran, yaum la yanfa'u malun wala banun, hari yang tak ada guna apa saja benda, anak, penak, harta benda, segala-galanya tak ada guna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Ini, tuan-tuan, yang kita akan bawa ni, hati ni. Hati ini yang kita akan bawa ni, hati yang penuh dengan keimanan, hati yang penuh dengan ketakwaan, hati yang khudu, hati sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita diuji dengan COVID, kita nampak orang-orang yang bagaimana dia boleh bertahan dengan kesusahan semata-mata kerana Allah. Masa COVID inilah kita nampak, kan? Masa COVID kita nampak, kita sabar tak sabar dengan ujian ni. Sahabat dan juga Nabi kita, banyak ujian yang dihadapi, yang mereka pun, saya bagi contoh, ketika permulaan umat Islam berada di Makkah sebelum diarahkan dan diperintahkan berhijrah ke Madinah, mereka kena hisar, tuan-tuan, kena boykot. Ini rentetan sebelum dapat ijazah Nabi untuk diisrakan. Isra ni kira hadiah, kata para ulama, hadiah untuk Nabi kita ni, tuan. Hadiah. Yang nampak dengan mata kepala syurga, nampak dengan mata kepala neraka, nampak dengan mata kepala para malaikat, nampak dengan mata kepala nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Istimewa Allah bagi kepada Nabi kita dan pada kita sebenarnya. Tapi sebelum itu Nabi berdepan dengan ujian demi ujian. Apa antaranya? Dia kena hisar, kena boykot. Tuan-tuan minta izin kita azan dulu boleh? Lepas tu kita tamatkan, insya-Allah.
Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya minta izin 10 minit boleh? Lepas tu saya landing Ni Isra pun tak sempat lagi ni apatah lagi nak Mi'raj. Tak apalah, kita ambil dia punya intipati dia lah. Nabi sebelum peristiwa Isra Mi'raj ni, dia lalui beberapa ujian. Nabi sepanjang hayat ni diuji saja tuan-tuan, diuji. Sejak dilantik jadi Nabi dan Rasul, dia sentiasa diuji sampai baginda wafat. Kalau kata para ulama, tak pernah rumah dia 3 hari 3 malam berturut-turut dapur berasap. Tak pernah. Hari ni ada makanan, besok tak ada. Besok ada makanan, lusa tak ada. Kerap orang datang rumah Nabi minta makanan, minta apa-apalah. Sampaikan satu hari bila ada orang datang ketuk pintu, Nabi tanya, siapa tu? Aisyah jawab, ada orang minta sedekah, bagilah apa-apa kat dapur. Aisyah kata, tak ada apa-apa ya Rasulullah. Lah, bagilah, yang penting kita dapat bagilah. Aisyah cari. Yang ada kain ni pun orang bagi. Nabi kata, tak apalah, bagilah, yang penting dia dapat. Nabi nak bagi juga tuan, sifat Nabi ni. Kalau bulan Ramadan lagilah, para sahabat kata Nabi dalam bulan Ramadan sifat pemurahnya seperti angin yang bertiup. Bagi. Padahal Nabi tak ada apa-apa tuan. Kita kalau tidur katil tak sama. Nabi tidur ni papan aja. Kalau musim sejuk, dengan pohon korma punya daun tu dilapik kain, jadikan sebagai alas. La ilaha illallah. Tu Nabi kita tuan-tuan. Melampaulah kalau kita ni Allah bagi banyak nikmat tapi banyak mengeluh. Banyak nikmat banyak merungut. Banyak nikmat tak banyak buat ibadat. Melampaulah tuan-tuan kita ni. Tapi nak masuk syurga, amboi. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi sebelum tu Nabi dan para umat Islam, dia kena boikot, tak boleh jual beli dengan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, tak boleh kahwin dan sebagainya. Selama 2 tahun, sehingga kan seorang sahabat kan, dikumpulkan sahabat-sahabat yang lain, dia kata, kita dah tak tahan ni, jom kita jumpa Nabi supaya Nabi angkat tangan doa minta pada Allah. Tak tahan tuan-tuan. Sahabat yang power tu, sahabat yang power kenapa? Dia dapat tarbiyah terus daripada Nabi. Kita ni dah jauh dah, di 1400 tahun yang lalu. Yang tarbiyah kita ni para ulama, yang tarbiyah kita ni tuan-tuan guru, yang didik kita ni ustaz-ustaz. Ini Nabi sendiri direct tarbiyah para sahabat pun tak tahan. Pakat ramai-ramai datang jumpa Nabi. Dalam satu hadis disebut, syaqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil ju'. Kami ni datang mengadu pada Nabi tentang kelaparan. Tu sahabat yang hebat tuan-tuan. Antaranya sahabat-sahabat Abu Talha, dijamin syurga. Farafa'na fawajada an butunina hajara atau kama qala. Maka bila sampai kat Nabi, mereka angkat baju masing-masing, maka Nabi nampak dekat perut masing-masing tu ada seketul batu yang diikat. Kenapa? Nak menahan supaya tak masuk angin tuan-tuan. Bila Nabi nampak sahabat macam gitu, Nabi pun angkat baju. Sahabat nampak dekat perut Nabi ni, sahabat tengok dekat perut Nabi ada 2 butir baju, ada 2 butir batu. Maknanya kalau sahabat-sahabat lapar, Nabi lagi sangking lapar tu, lagi sangat lapar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sampaikan Nabi potong kemah dia, potong kan kemah buat daripada kulit unta. Dia potong kemah, dia rebus untuk jadikan makanan Nabi dan keluarga dia. Ada keluarga Nabi yang tak Islam pun sama-sama juga dihisar. Kemudian peristiwa seterusnya, kematian pakcik yang disayangi, Abu Talib. Nabi kan tak ada bapa, masih dalam kandungan bapaknya meninggal. Jadi dia membesar dengan pakciknya. Bukan setakat pakciknya yang memelihara dia, tapi banyak menyokong dakwah Islam. Sedangkan pakciknya tak Islam pun. Sampai meninggal pakciknya, Nabi merayu-rayu supaya Allah terima pakciknya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innaka lan tahdi liman ahbabta, innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi liman yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak mungkin boleh berikan hidayah pada orang yang kau cinta. Tengok tuan-tuan,
Ni soal hidayah ni bukan main-main. Kau tak boleh bagi hidayah. Nabi Muhammad tu Allah katakan, kau tak boleh bagi hidayah pada orang yang kau cinta sekalipun, kerana hidayah itu atas kurniaan Allah. Ikut Allah nak bagi hidayah. Jadi kita kena syukur tuan-tuan, Allah bagi kita hidayah, kita dapat jadi Islam, sedar untuk kita sembahyang, sedar lagi untuk kita beristighfar, sedar lagi untuk kita berpuasa, masih sedar lagi untuk kita bersabar. Syukur tuan, ni hidayah ni. Jaga hidayah ni tuan-tuan, dengan perbanyakkan apa? Dan jaga hidayah dengan perbanyakkan ibadah. Kemudian wafat pula selepas tu isteri yang dikasih selang berapa bulan, Khadijah binti Khuwailid. Satu-satunya isteri Nabi yang tak dapat ditandingi oleh isteri-isteri Nabi yang lain-lain. Ini special punya insan, orang nombor 2 dalam syurga. Khadijah ni tak pernah dalam hidup, ni kata para ulama, dalam hidup Nabi bersama dengan Khadijah merungut. Tak pernah tuan-tuan, tak pernah merungut. Hatta sampai Nabi ketika terima wahyu yang pertama, bila Nabi balik dalam keadaan menggigil. First time Nabi jumpa Jibril dalam hidup Nabi. Dalam hidup Nabi, Nabi jumpa 2 kali Jibril dalam keadaan rupa yang sebenar. Rupa sebenar Jibril tuan-tuan, dia ada 600 sayap. Prap. Satu sayap dia boleh menutupi antara timur hingga barat. Satu sayap Jibril. Dia jumpa 2 kali dalam keadaan rupa sebenar. Bayangkan dia tak pernah jumpa Jibril. Ketika mula-mula dapat wahyu, dia balik menggigil. Pasal apa? Dirangkul oleh Jibril. Khadijah standby kat pintu dalam keadaan digigil. Kemudian dia selimutkan Nabi. Mulut ni dia jaga, Khadijah ni mulut jaga. Kita cuba bayangkan, dah berhari tak balik gigil. Isteri kata apa? Padan muka abang. Bukan tak balik, kadang-kadang balik lambat je. Lambat no balik. Saya kirim pampers anak, tak beli-beli. Ni apa yang awak beli? Khadijah tak pernah membebel tuan-tuan. Saya ada satu pengalaman yang diceritakan oleh penggali kubur Encik Yaakob Saka. Hidup lagi Encik Yaakob. Dia dulu penggali kubur dekat makam Mahmudiyah. Ada satu kes tu, masa dia gali kubur, makin dalam dia gali, makin dia rasa macam sejuk. Kubur kan bila kita gali, tanah bila kita gali makin dalam kan makin panas. Tapi makin sejuk. Kemudian tanah dia makin halus, makin cantik. Wah, dia kata, siapa penghuni yang istimewa ni? Saya ringkaskan cerita tuan-tuan. Akhirnya jenazah itu seorang wanita. Bila dikebumikan, settle selesai, dia cari warisnya, dia cari suami dia. Encik Yaakob cerita ni. Nak tanya apa rahsia jenazah ni. Apa kata suami dia? Saya kalau mati hidup balik berpuluh kali pun saya tak mungkin boleh jumpa isteri saya yang macam gini. Tak pernah merungut sepanjang hidup. Saya ni kerja biasa, kerja pion kerja kerani biasa je. Maknanya pendapatan ala kadar. Duduk dekat Johor Bahru tuan-tuan, bayangkan duduk Johor Bahru ni. Oh, ayam seko kan, kecil je kan, berapa ringgit duduk Johor Bahru kan. Tak pernah merungut. Ada makan tak ada makan ke apa ke. Maknanya suami redha. Itu bagi orang perempuan satu je kunci. Nabi kata kalau nak syurga, dapatkan redha suami. Suami redha, settle. Masuk syurga mana, pilihlah masuk syurga mana. Ini ciri-ciri yang ada pada Khadijah, isteri Nabi. Sampai bila dah meninggal Nabi kahwin dengan Aisyah pun, Nabi cerita-cerita balik tentang Khadijah. Hingga isteri Nabi yang lain jealous. Cik cerita Khadijah je. Pasal memang istimewa tuan-tuan. Ni 2 insan yang banyak membantu, meninggal. Oh, sedih tuan Nabi, sedih. Sehingga disebutkan Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi sedih kerana berlaku perkara ini dalam hidup dia. Lantas Allah kurniakan satu hadiah, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebenarnya tuan-tuan, cerita Isra Mi'raj ni, kalau orang dulu ni masuk
Masuk Rejab je dah start cerita dah. Setiap maghrib cerita, lepas tu besok maghrib sambung, besok sambung, besok sambung, besok sambung. Climax nanti jumpa dengan Allah, climaxnya. Dia macam maulid juga. Cerita Isra Mi'raj ini ialah Allah berikan kurniaan istimewa pada Nabi kita. Kita ni umat dia tuan-tuan, kita kena rasa bangga. Kita umat dia. Tuan-tuan tahu Nabi Musa dalam Isra Mi'raj ini, saya tebuk-tebuk, masa jumpa Nabi Musa menangis kerana Nabi Musa kata apa? Umat aku tak macam umat kau. Dalam ramai-ramai Nabi dan Rasul tuan-tuan, antara umat yang paling ramai umat Nabi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua umat Nabi Musa alaihi salam tuan-tuan. Tapi Nabi Musa kata apa? Umat aku tak macam umat kau wahai Muhammad. Nabi tanya kenapa? Umat kau ramai yang masuk syurga. Kita tuan-tuan, umat Nabi Muhammad 2/3 syurga akan dipenuhi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, selawat tuan-tuan kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini cerita yang cukup istimewa, hadiah juga untuk kita tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan guru dulu ni memang cerita Isra Mi'raj ni memang untuk apa? Untuk keimanan kita tuan-tuan, bukan dengan akal, untuk iman kita. Kan? Cerita dengan akal ni tak mungkin begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Syukur jugalah kerana apa? Kerajaan Negeri Johor melalui Jabatan Agama Islam Negeri Johor mengadakan program seperti ini secara rasmi. Walaupun memang kita tahu kalau tak rasmi pun mana-mana masjid surau tetap buatlah. Ini menunjukkan bahawa kerajaan negeri kita ni kerajaan yang Islamik. Tu nak faham kan? Kerajaan yang Islam, yang mengutamakan agama, yang mengutamakan Islam itu sebagai agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, banyakkan bersabar dalam keadaan kita ini diuji dan ditekan. Wasta'inu bis sabri was salah, dua benda. Wasta'inu bis sabri was salah. Dalam keadaan kita ini ditekan, kita kena minta pertolongan dengan Allah dengan sabar dan juga dengan apa? Dengan solat. Sembayang, doa, sembayang, solat. Ni kasih air macam tak kasih berhenti. Tuan-tuan, ni dalam keadaan ni sabar sampai bila? Sampai kita mati tuan-tuan, sabar. Kalau kita mati kerana Covid, kita dapat pahala besar. Nabi kata apa? Orang yang beribadah dalam keadaan dirinya tertekan, dalam keadaan dirinya diuji, dalam keadaan dirinya ditimpa musibah, dalam keadaan darurat, pahalanya seperti dia berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah, macam para sahabat hijrah daripada Mekah sampai Madinah. Ini pahala dia. Kita lah tuan-tuan. Sebab itu sabar tuan-tuan. Kalau misal kata kena lockdown lagi, tak boleh masuk masjid, sabar. Jangan jerit-jerit. Oi, aku tak boleh masuk masjid nak sembahyang Zuhur, aku tak boleh masuk masjid nak sembahyang Jumaat. Dia je. Sabar tuan-tuan, sabar. Sabar. Sampai bila? Sampai bila-bila. Itu pesan saya. Jaga adab, jaga akhlak. Yang kita dah bentuk, kita dah bina bertahun-tahun ni, jangan kita hancurkan akhlak dan adab kita dengan hanya Allah uji sedikit. Sedikit je Allah uji. Sedikit je. Kalau dalam buku yang dikarang oleh Ustaz Hanafiah Razak tentang pandemik Covid, tuan-tuan bacalah, tuan-tuan nak beli, murah aja RM16. Dalam Shopee dia jual. Ustaz Hanafiah tulis. Bila kita bertemu dengan apa-apa bencana alam ataupun ujian seperti ini, tempohnya hanya dalam berapa tahun lepas tu dia akan hilang. Innamal usri yusra. Allah ulang balik, innamal usri yusra. Selepas kesusahan pasti ada kesenangan. Selepas kesusahan pasti ada kesenangan. Ya, sabarlah tuan-tuan. Ni tuan-tuan lapar ni. Aku lapar ni, ceramah tak habis-habis. Kata nak habis 10 minit. Sabar, kejap lagi habislah. InsyaAllah akan habis. Kalau ini dapat kita berikan tarbiyah kepada generasi keluarga kita, rakan jiran kita, kita akan tenang bersama-sama menghadapi kepayahan dan kesusahan, dan memudahkan pemerintah kita untuk menyusun dan mengatur langkah-langkah demi langkah-langkah untuk kebaikan rakyat. Tenang tuan-tuan, tenang. Jangan huru-hara. Tak sama ibadah ketika waktu biasa dengan ibadah ketika darurat. Tak sama. Tuan-tuan jangan samakan, aku dah 3 minggu tak solat Jumaat ni,
Siapa nak tanggung dosaku? Tuan-tuan, sabar. Sama dengan nikah lah. Ini tak boleh nikah ni macam mana? Kalau saya berzina, Tuan Kadi lah tanggung saya punya dosa. Sedap engkau dapat, dosa aku pula kena. Sabar tuan-tuan. Ya, sabar. Sabar ini dosa, pahalanya tidak bertepi. Pahala Nabi kata, pahala sabar tidak bertepi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sampai kadar ini saja yang dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita, keluarga kita, jiran-jiran, penduduk daerah Kota Tinggi khususnya, dan negeri Johor amnya, dan seluruh negara kita dan dunia akan kebaikan. Allah kurniakan keampunan, Allah kurniakan 1001 macam limpahan rahmat dan maghfirahnya kepada kita tuan-tuan, berkat kesabaran, berkat kesatuan hati kita, berkat menjaga ukhuwah dan menjaga adab serta akhlak kita. Moga-moga Allah kurniakan kita 1001 macam kebaikan. Allahumma amin. Saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan dan kesilapan. Bertemu lagi lain kesempatan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis yang mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Syekh Tuan Qadi Daerah Kota Tinggi di atas ceramah yang disampaikan itu tadi. Muslimin muslimat hadirin yang beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengan sempurnanya ceramah bersempena Isra dan Mi'raj itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjanjikan majlis kita pada malam ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan salat isyak berjemaah insya-Allah.